Mudah-mudahan lepas kita nak dengar suara lepas ini, sekali lagi nak dengar ucap suara Allah. Mudah-mudahan kita lagi bersemangat lagi cinta nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Baik, kita nak passing soalan yang seterusnya. Kepada Ustaz Aswad, hidup lama lah, hidup tunggu, hidup tahan. Ustaz Aswad jangan belajar sampai subuh. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak tanya lah, apa kelebihan bila kita sebut kata Nabi SAW sebagai penghulu segala Nabi, apa kelebihan, apa tanda-tanda yang Nabi SAW dilahirkan, apa tanda-tanda kelebihan Nabi SAW? Jadi silakan Ustaz Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa qudwatina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Wa fi riwayatin an Anas, anta ma'a man ahbabta, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi, seseorang manusia itu akan bersama dengan orang yang dia sayang di akhirat kelak. Dalam riwayat daripada Sayyidina Anas, Nabi bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayang di akhirat kelak. Terima kasih Ustaz Firdaus, Tuan Imam, Ustaz Hidayat. Malam ni dia pakai baju putih, baru nampak. Jadi dia pakai baju gelap, rasa macam foreign seorang-seorang. Dengar suara ya, macam online pula. Kalau foreign dia rasa macam online. Pusing cari panel tak nampak, bunyi suara, kita ingat online, rupanya ada sebelah. Malam ni dia pakai putih elok, alhamdulillah. Nampaklah baju dengan kepiah dia. Yang saya kasihi, saya hormati Tuan Guru kita Syekh Radhi yang turut bersama pada malam ni. Turun-turun kereta, sempak dengan muka dia. Kita beberapa kali lah bila kita mengajar, ada Tok Guru duduk depan. Tok Guru duduk depan. Buat agak mana? Dia ada mic, cakap juga. Untung bila kita bercakap, ada Tok Guru kat depan. Kalau salah, dia boleh betul kita. Hadut jadi masalah, kita bercakap depan orang hak tak tahu apa, kita cakap tak betul, dia pun percaya. Ini bahaya. Sewaktu tahun 2010 saya ambil Faisal Tauliah di negeri Kedah 12 tahun yang lalu. Jadi masa fiqah tu kena dengan almarhum Tuan Guru Syekh Hamid Tahir. Kemudian bab tasawuf kena dengan Tuan Guru kita Syekh Badaruddin. Jadi dia kata kat saya, kitab yang hang buat main ni, hang mengaji lah. Saya kata tak, tu hang nak main baca apa mana? Saya kata Tuan Syekh ya buat syarat. Periksa tauliah kitab ni. Awak tak tulis buat main kitab hak mana kita mengaji. Dia tahan jawab no. Dia kata kitab ni saya mengaji dengan ayah saya dulu. Lepas tu saya pergi mengaji dengan tua dia orang Lanai. Entah duduk dekat dengan rumah dia. Orang yang alim ni dia kata kena pergi mengajak tu guru. Bawa kitab pergi mengajak tu guru, bukan pergi mengaji. Dia sebut itu jauh lagi lah kita ni. Jauh lagi kita ni. Kita boleh mengajak depan orang, tapi kita nak mengajak tu guru, kita serayau. Pasal apa? Pasal ilmu kita tak tahu mana. Ala kulli hal, balik kepada soalan kita tentang kehebatan yang ada pada Nabi SAW. Ya, kalau nak tengok rupa parah Nabi ni, orang lain kalah awal lagi. Kalah awal lagi. Kalau nak sembang rupa parah Nabi, bercahayanya wajah Nabi SAW, kata Sayyidina Al-Bara bin Azib,
wajah Nabi ni bukan kasaif, bukan macam pedang. Pedang yang kalau kena matahari dia berkilau. Tapi kata Sayyidina Al-Bara' bin Azib, wajah Nabi SAW ni kal qamar, dia macam bulan, bercahaya macam bulan. Sampai sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, depa tak boleh nak tengok wajah Nabi kerana kecantikan yang ada pada wajah Nabi itu melebihi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Seolah-olah Nabi Yusuf ni macam bulan, Rasulullah ni macam matahari. Matahari kali tengok. Tiap apa dah? Pak Long ni dia main malam ni pun Mak Long suruh main. Kalau Mak Long tak suruh taubat dia tak main. Hanya ni kalau raja panggil, kalau ada sultan panggil, siapa yang takut bini duduk belah kiri, yang berani duduk belah kanan. Ingat dia seorang duduk belah kanan. Jadi raja tanya, berani sangat kan duduk belah kanan ni? Tak juga, pasal bini suruh duduk belah kanan. Tu antara sultan titah tu. Hak mana takut bini duduk belah kiri, ke bini kata abang duduk belah kanan. Kelebihan yang ada pada Nabi ni, subhanallah, wajah Nabi ni macam cahaya dia terang macam matahari. Nak tengok tak boleh nampak kecantikan dia. Nak banding Nabi kita dengan Nabi Yusuf AS, Nabi kita cantik lagi. Kita ni puaslah make up muka, daripada gemuk pergi potong orang perut nak bagi kurus. Makanlah sikit, makan yang orang sebelah kan. Di Ramadan, umrah Ramadan dengan kita apa ni tu, ambil buah tu, ambil buah ni tak atas meja, kita nak berhabis. Lepas tu dia tanya, awak mutawih gemuk? Nah, makan buah anggur 3 biji, lekat. Okay, nak kurus. Lu nak main TikTok tak celui skrin. Orang perempuan kena pakai bedak, nak bagi putih, berubat gigi, cerah sampai tengah malam. Nak bagi putih muka, make up tak tentu arah dah. Bulu mata ni kelipok panjang. Hari kahwin tu keluar rumah kala lain. Ni orang kau belah bendang ni, kau Gunung Riang apa kau ni dia nak cerah tahu mana sangat. Bukan ada salji kau ni. Ni duduk seberang pantai Johor ni, bukan ada air terjun. Air sungai tu nampak macam tak berjalan ni pun. Bukan nak cerah tahu mana. Pi keluar naik kereta tu kelabu asap lah. Balik lagi tengah hari, duduk dengan pengantin putih, pok heran. Ni yang pengantin kat mana ni? Kita nak kena cantikkan diri kita, tapi Nabi SAW, Allah yang cantikkan batang tubuh Nabi melebihi daripada orang-orang lain. Biji mata Nabi yang putih tu kemerah-merahan, yang hitam itu hitam pekat. Kita orang Melayu tak mau biji mata hitam. Nak buh mata rimau, nak bubuh mata kalau biru, nak buh kalau oranye, nak buh mata hijau, nak buat macam-macam. Sedangkan Nabi itu sendiri Allah letak biji mata yang hitam itu hitam. Rambut Nabi hitam. Kita tak mau nak jadi macam orang putih. Buh kalau oranye, buh punya gerih kau ni, buh tak tahu. Aku heran tu. Cakap Ustaz. Tapi rambut macam masalah. Keluar lagi pasal malam, belah-belah kupang, belah baling tu. Pakai ketat-ketat tu. Rambut pegang. Beli genuk. Mana ada masalah makan genuk? Maklum tu pergi dengan mulut merah ni tak tu nak riak lah. Masuk pergi kemuk, pergi pasal malam, pakai hari. Pakai mutu ni betul rambut. Setengah jam. Sampai orang nak kelik dah, dia baru nak masuk pasal malam. Masuk-masuk pergi beli genuk. Huduh nak mapuh. Mana ada Mak Saleh ni makan genuk lagu tu. Orang Melayu nak jadi Mak Saleh, bau rambut bagi perang, nak habaq kata dia macam orang putih. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah pilih Nabi rambut hitam. Kita ni orang Melayu banyak rambut hitam, alhamdulillah. Tidak? Kalau pergi negara lain ada warna perang, ada yang original macam tu. Tapi kita Allah bagi color hitam, kita tak mau. Nabi, wajah Nabi, subhanallah, dengan lebar dia, dengan cantik dia, janggut Nabi cantik. Bukan macam ni duduk dekat baru nampak ada janggut sana. Tengok ada hijau color sama. Dia duk kata kat aku nama Aswad hitam apa semua. Tukar nama saya, kita pergi tukar.
Rasulullah SAW janggut Nabi, subhanallah, cantik, bukan macam kita, bukan macam ni alustaq selai. Pokok senar satu, gajah mati tang ni satu. Ni, lain kali buang. Ada simpan. Ada alustaq langgar tu ya. Nabi janggut cantik, bibir cantik, gigi cantik. Kita nak kena pakai apa? Orang panggil pasal tu? Hak mendekat gigi tu. Orang putih panggil apa? Ha? Braces. Pandai dia ni. Anak-anak tahfiz kita ni, masya-Allah. Tu kena pakai tu nak bagi cantik, nak bagi lawa. Nabi gigi memang lawa dah. Hidung Nabi mancung. Ni macam ni hidung mancung. Lubang besar. Samalah aku pun. Boleh tu. Ni kelebihan panel kedua. Dia duk kira dia boleh balas poin kita. Kita nak buh dia. Orang pergi operate hidung. Baru ni PC dia bawa anak-anak. Kami musafir 28 hari bulan 6. Pi 2 hari sebelum masuk bulan Zulhijjah. Bawa anak 3 orang. Kami pi 5 orang anak. Bila berjalan dalam pekan Banak Dimash ni. Banak Dimash ni besar. Lebih kurang sini sampai stadium. Kan besar pun. Sini stadium, pusing ikut Bukit Pinang, hutan kampung, patah balik mai ikut Suka Menanti ni, ikut Meragung, besar tu ya. Lain daripada tu, semua hancur. Semua hancur peperangan. Tengah Banak ni yang elok. Jadi duduk tengah Banak tak rasa apa, tak ada suasana perang apa, bangunan elok, hidup macam biasa. Jalan dengan anak ni. Tengok ramai orang perempuan Arab dia operate hidung nak bagi mancung. Dah mancung dah, nak mancungkan lagi. Dah mancung dah, nak bagi mancung lagi. Dah putih dah, nak putihkan lagi. Ni macam ni, 4 botol ku putih, tak putih-putih. Dia sepak dengan botol-botol tu. Iklan-iklan pun dia delete habis. Dia tak mau. Boleh tuan tu tak? Jadi Rasulullah SAW hidung Nabi mancung, kening Nabi tak payah macam orang perempuan kita nak potong, nak kena lukis, nak bagi nampak macam orang alustar kan. Kita kan orang alustar. Kita kan orang alustar. Kita nak bagi aman jayers, kita nak masuk aman central, nak kena kening naik lagu tu. Tak payah Allah bagi elok lah. Tapi Nabi kening dia cantik, dahi Nabi luah cantik, rambut Nabi cantik, telinga Nabi cantik. Kita telinga kalau ambil gambar pasport kita baru tahu telinga kita besar sebelah kan kecil sebelah. Gambar pasport dengan IC lah gambar yang kita tak boleh pilih. Lah tak tahu boleh pilih tak? Okey duk. Siap. Keluar muka apa tu? Ada ya? Masa ada Jahannam dulu pergi buat IC dah lah 5 minit. IC 5 minit tu, bukan hak kad macam ni. Pakai kertas boleh minit Hampa tak jumpa zaman tu. Keluar muka tu, telinga jatuh sebelah, macam piring Isro tak bayar sekali ke atas pada. Nabi SAW Allah bagi telinga cantik. Batang tubuh Nabi, perut dengan dada Nabi sama. Kita sebelum nikah okey, lepas nikah boroi. Kau lama ke lindung dengan jubah tu. Sama lah aku pun. Nabi ni Allah bagi dekat Nabi batang tubuh tu cantik. Supaya apa? Tidak ada orang boleh petikai Nabi SAW. Semang kemas lah dia tu, dia pun borek. Tak ada benda nak katakan Nabi. Pendengaran baik, suara baik, percakapan baik, penglihatan baik, kekuatan dia baik, batang tubuh dia baik, keturunan dia baik. Sebab itu bila Nabi dapat hidayah, dapat wahyu daripada Allah, Nabi dapat arahan daripada Allah, dilantik menjadi Rasul, maka Nabi SAW ni, dia bila dia nak sebarkan Islam kepada orang, dia pemula tuduh Nabi pada perkara yang tak ada asas, pada perkara yang tidak asas. Bila sampai ayat insyaqqal qamar dulu cerita pasal Nabi belah bulan. Payah nak belah bulan. Pangkah tak apa, nak belah payah. Nak belah tu payah sangat. Bulan ni dia bukan duduk atas rumah kita. Kita main wow, habis benang, sambung benang. Tak pi sampai bulan. Naik kapal terbang tinggi, tak jumpa bulan. Depa yang naik ke planet Hawa Abang kata pi bulan. Duduk atas bulan tu halus ya. Padahal bulan ni dengan bumi, dia lagi besar dari bumi. Betul tak?
Kira betul tak ada orang nafi? Aku pun tak tahu. Kita duduk tak mana pun nampak bulan. Nabi boleh belah bulan tu dengan izin Allah. Mereka minta Nabi belah bulan. Ayat Quran tu Allah turunkan pada Nabi sampai sihrun mustamir. Mereka kata yang Muhammad ni, dia ni ahli sihir. Mereka tak boleh nak buat apa? Tuduh Nabi ahli sihir. Nak kata Nabi gemuk tak boleh. Nak kata Nabi hitam tak boleh. Nak kata apa Nabi ni hudung tak boleh. Tak ada benda nak katakan Nabi. Lah kali kata Nabi ni ahli sihir. Muhammad ni gila. Otak dia ada masalah. Hak tu je. Mereka tak boleh nak nafi kepintaran yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka antara tanda kenabian Nabi, Allah bagi mukjizat. Orang biasa Allah bagi karamah. Karamah tu guru kita dapat karamah. Masa depa jadi banyak daripada kita. Tu karamah Allah bagi tu. Dia boleh karang kitab, dia boleh buat macam-macam, dia boleh pikuk ni, kerja dia jadi semua. Kita ni tak ada karamah, tak ada kelebihan Allah bagi. Nak mesin rumput atas kubur. Tanah kubur 2 relung ya, 2 relung. Turun gotong royong 50 orang. Yang bawa mesin 2 orang. 48 lagi, duk harap mesin disediakan oleh pihak masjid. Cangkui tak bawa, apa tak bawa, mai. Hak mesin tu baru dapat senerai, patah berhenti loi. Mai kena lu. Ni pulut aron. Kena. Kepai-kepai makan bulut, kau ni mai pula nasi lemak, ikan bilis. Hak perut tak buang, sedap tu. Oh, cedok kuah lembik-lembik yang makan. Buat main mi pula. Last kali kita sambung minggu depan lah. Buat gotong royong tak ada habis. Hidup kita tak berkat, Allah tak muliakan kita. Banyak benda kita tak ada buat. Betul tak? Tak dapat. Tapi ulama Allah Ta'ala bagi karamah. Antara karamah yang mulia yang disebutkan oleh ulama, yang orang dapat karamah ni tapi kita tak perasan, inilah karamah yang mulia Allah bagi, ialah karamatul ilm. Allah bagi kemuliaan ilmu kat kita. Siapa yang main mengaji, dia faham, dia amal, dia istiqamah, tu lah dapat karamah ilmu. Bukan karamah boleh jalan atas ayat. Saya Allah bagi kemuliaan, kalau hujan nak pergi masjid, saya daripada rumah pergi masjid tak basah. Hujan lebat tak basah. Naik kereta nak basah apa? Yang kita duk kalut, dia ni tengok guru jalan basah, mesti ilmu dia tak kuat ni. Kalau ilmu dia kuat, hujan mesti tak kena baju dia. Oi, kita duk nilai lagu tu. Karamah yang Allah bagi, antara benda besar karamatul ilm. Bila orang ni ada ilmu, Allah angkat darjat dia. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya sahaja hamba-hamba aku yang takutkan aku, kata Allah, orang ada ilmu dan beramal dengan ilmu dia. Kalau orang jahil, dia tak termasuk dalam golongan orang yang takutkan Allah. Maka Nabi ada mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi ni antaranya apa? Belah bulan. Belah bulan. Kalau duduk depan muka tak apa. Antara lagi, Nabi pernah pegang kantung susu kambing Ummu Ma'bad dalam peristiwa hijrah. Nabi pegang dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, susu ada. Ini secara ringkas. Bagaimana seekor bewak, dog bewak. Kawan ni dia duduk cari dog, cari bewak, dia duduk bola lengan baju dah. Dia bola gundi, hak seekor dia bola lengan baju. Dia jalan-jalan tengok orang duk himpun ramai-ramai. Dia pun tanya, ada apa? Ada apa? Dia buat apa ni? Dia kata ni, dia ni dakwah kata dia Nabi. Oh ya lah. Dia pun masuk celah-celah tu mono. Nabi tanya, Nabi Tuhan dia Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai lautan. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Celakalah orang yang tak beriman dengan engkau. Senyap terus kawan ni, peluk Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Lalu Nabi ajak dia ayat-ayat yang pendek untuk dibaca dalam solat. Nabi tanya, ada duit tak? Tak ada. Nabi kutip duit kat kawan-kawan, bagi. Siapa nak infak dekat dia, dia punya seronok, dia balik kampung dia. Dalam perjalanan bertemu dengan orang kampung dia yang bawa senjata nak dibunuh Nabi SAW, dia kata, tak payah, aku begini dengan Muhammad. Dan akhirnya dia bagi harta yang banyak, aku masuk Islam. Itu antara mukjizat Nabi. Nabi berjalan, pokok bagi salam, Assalamualaikum. Kita kalau pi kok belah bilik ayam hak ada keranda tu, Assalamualaikum, kedua bagi tak jawatan.
Tak main dah. Hak nak berak pakai balik ke tu, sembelit kan. Ni petua nak bagi jamban bersih, tak payah cuci sangat, buh keranda, tutup siap dengan kain depan tandas. Jadi bila kita balik rumah tengah malam, orang tak singgah dah. Ni keranda buh tak lain. Buh depan tu, buh keranda, buh mayat depan-depan ni. Orang nak masuk jamban pun duk teringat. Tadi macam duk kipas-kipas dah dalam kereta tu. Dia tak khusyuk dah, dia berak pun tak clear dah. Dia tak main. Masjid tu pun tak pi malam-malam. Dia punya tandas dia gila hang. Keluar-keluar dalam bilik ayak di Kelantan tu, kita masuk dalam bilik ayak ada keranda. Dia tutup dengan kain putih, buah tapalung mandi tu. Kau putih kedua pagi tu. Masuk tak masuk? Masuk tak masuk? Masuk apa? Kalau dia mati pun dia tak bangkit tu. Tapi kalau dia bangkit pun dia nak buat apa kat aku? Dia main. Bersih tandas tu. Patut bersih, orang tak berani singgah. Antara mukjizat yang ada pada Nabi SAW, ayat yang terbaik kata ulama zaman Nabi hidup, ayat yang keluar daripada jari Nabi, bukan ayat Zamzam. Kalau Nabi Musa AS yang diceritakan oleh Ustaz Hidayat dalam suratul Baqarah, ketuk batu keluar ayat mata, 12 ayat mata. Sampai hari ni ada di Mesir. Betul Ustaz? Ustaz pergi jalan tak? Mengaji sampai dalam jalan. Bagus tu. Tapi Nabi SAW mengeluarkan ayat daripada jari. Jari ni bukan sumber ayat. Sadar pun ambil ayat dia ambil daripada sungai. Bukan pergi bubuh tangan pegawai sadar, hak mana pegas sadar. Rumah kami tak ada ayat. Main Pak Long ada cek meter tu, dibuh jari dia. Ayat ada lagi. Jari ni bukan sumber keluar ayat. Tapi Allah mentakdirkan, mengizinkan mukjizat berlaku kepada Nabi SAW. Berapa ramai sahabat yang ambil wudu dengan ayat yang keluar daripada jari Nabi SAW. Ini mukjizat yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Antara mukjizat yang besar Quran. Tapi malangnya orang kita dah mula tinggal baca Quran. Bukti dia apa? Tengok Quran di belakang. Daripada awal wakaf sampai lah duduk macam tu, tak ada siapa usik. Hari ni orang suka tengok handphone. Hari ni orang belek handphone lebih teruk daripada orang dulu belek Quran. Orang dulu belek Quran macam kita belek handphone. Kita belek handphone macam orang dulu belek Quran. Sebab itu Al-Quran hari ni tinggal tulisan. Nak buat masjid, nak bubuh khot kat depan-depan banyak-banyak ni kawan-kawan. Tanya AJK, baca pun tak kerti. AJK yang jadi AJK masjid pun ada yang tak boleh baca Quran. Ada. Pantang tu imam tak maya, dia naik. Dia nak sailang tu imam, nak abang atau dia baca sedap. Kita tahu kalau dia naik, dia mesti baca tak betul. Tapi dia nak naik, member dia kata tak apa, tak betul pun tak apa, kami sokong hang. Hari pemilihan tu dia ramai dia heret habis geng dia. Terbit daripada sungai ikat temakung pun semua tinggi habis. Ikat temakung ni hanya dia makan teh. Kita duduk ngaji derang, kita tahu. Oh, timui habis pokok ni. Keluar mai. Hei, hang duduk Pariah mana? Halim Shah. Oi, main mudi tang ni ah. Oh, nak pilih jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang naik jaga masjid, kadang-kadang ada yang tak boleh baca Quran. Sedih ke tak? Macam mana kamu nak jaga rumah Allah sedangkan kamu tak boleh baca Quran? Tu baru jaga ni. Hang nak jadi yang berhormat, hang nak bertanding pilihan raya tu. Berapa ramai ahli-ahli yang berhormat dalam negara kita di kalangan orang Islam tak boleh baca Quran dengan baik. Tak boleh baca Quran dengan baik. Nak suruh baca doa Arab, tak bunyi Arab. Tak bunyi Arab. Baca Rabbana ma khalaqta, Rabbana ma halaqta. Bunyi lagu tu ya. Tu pun menang. Berapa pengai dah. Pasal apa? Boleh buat jalan, boleh buat lorong, boleh bantu orang. Cakap buat lorong di kampung saya, tiap-tiap malam babi keluar buat lorong. Buat pagar pun dia belah, buat apa dia belah. Kita hidup bukan buat jalan semata-mata. Contoh yang pakai celek mata macam marah pasal apa? Contoh, siapa sobat lain? Nak habaq kata apa? Kita ni, mentaliti orang kita ni, Quran belakang. Quran belakang. Nak jadi pemimpin, kena ada sijil, kena ada pakaian cantik, kena ada kereta cantik. Sebab tu ada satu orang tok guru, dia pergi rumah kenduri. Orang tak layan dia. Orang tak layan dia. Layan datuk-datuk orang besar-besar ni, mai pakai kot lah, songkok lah apa semua ni. Panggil. Sebut songkok ni teringat. Saya 2 minggu lagi convocation.
di Kuala Ketik. Lepas suruh beli songkok, duk tengok tadi kena pakai songkok ke kena pakai petak tu. Dulu beli songkok kat Pak Wang sebelah KMC tu. Ninggal dah lepas tu Pak Wang. Member pinjam, dia pergi basuh. Konon nak buat baik dengan aku lah. Lepas pakai nak basuh, relai tinggal macam spandor, kain saja. Punya nak tolong, konon nak bagus, pergi basuh. Bila dia tengok orang pakai baju cantik diraih, Tok Guru ni balik rumah pakai baju cantik-cantik, dia ambil makanan, dia pergi depan tuan rumah, dia tuang atas badan dia. Tuan rumah kata, buat apa lagu ni Ustaz? Hang bukan nak jamu orang makan, tapi hang nak jamu orang yang berpakaian cantik. Maka aku telah jamu pakaian aku makan makanan kenduri hang. Kita kalau Tok Guru main rumah kita, kenduri, pinggan polistrin, ayam, tengok 2 kupang 3 kupang contoh Tapi kalau ada orang kenamaan main, dia punya ra'i, gelas tu balut dengan kain, jak balut dengan kain, kerusi balut. Tengok anak dia kahwin, buat kenduri di rumah dia, tuan rumah jamu anak makan lagi sedap daripada orang alim, orang soleh main rumah dia. Orang soleh main makan ikan temendung seorang sekok, tambah tak boleh, dah lah sekok boleh belah kepala nak cedok tak boleh. Nu ada geng caterer tolong cedok. Anak dara dia, anak teruna dia jadi pengantin di rumah dia. Kian siakak, kan apa semua jenis ikan lah penuh ni. Lepas tu hak lebih tu ambil umai kata ada lebih hak pengantin tadi, korang ajak hak lebih anak dia cobek tak habis, dia umai kat guru, dia umai kat imam, dia suruh makan. Pasal apa? Pasal masyarakat kita dah mula tinggal Quran. Kita dah mula tak muliakan ahli Quran. Kita pandang lekeh pada adik-adik yang hafal Quran ni. Ni depa ni hafal Quran, kalamullah, bukan main hafal Dewata Raya, bukan main hafal Alam Perwira. Depa ni main hafal Quran. Kita pandang lekeh kenapa? Quran akhir zaman, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Quran hanya tinggal tulisan. Buat khot bagi cantik, tak faham apa. Buat kedai, buat bistro, buh ayat 1000 dinar tapi tak amal pun 1000 dinar tu. Wa may yattaqillah, peniaga hak pertama sekali tudung tak pakai. Letak peniaga perempuan, ada ikhtilat laki perempuan, tak peduli. Perempuan pakai ketat, bersentuhan laki perempuan, belaga punggung hang aku. Janji peniaga, untung. Nampak? Karena kita dah tak amalkan apa yang Allah sebut. Kita ada Nabi, orang Islam kena bangkit, kena hadirkan Nabi dalam diri kita. Kita kena belajar sirah Nabi, kita kena rasa syukur yang kita ni umat Nabi SAW. Saya bila pergi Syria, saya teringat balik dulu saya duduk Syria tahun 2003 sampai 2007. Allah bagi peluang dalam pandemik saya pergi Syria. Baru ni bawa anak-anak pergi pula. Tuan-tuan, bila masuk dalam Jami' Al-Umawi, bila saya lalu dekat satu gereja belakang Jami' Al-Umawi Al-Kabir, ada 2 menara putih yang ulama kata, salah satunya Imam Nawawi kata ni menara ni Manaratul Baydha, tempat Nabi Isa nak turun. Tuan-tuan, bila tengok menara tu, dia curi belakang rumah. Sinilah tempat yang ulama kata Nabi Isa akan turun dalam peristiwa akhir zaman. Bukan jadi Nabi, tetapi menjadi umat kepada Nabi SAW. Mulianya Nabi kita ni, akan datang seorang Nabi, bukan jadi Nabi yang baru, tetapi meneruskan Al-Quran yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi kalau cerita bab mukjizat ni panjang. Ni pun dah 25 minit lebih dah. Lagi Tok Imam marah. 40 minit dah. Wallahu a'lam. Sekadar itulah pusingan yang pertama. Kalau tak bagi hak nombor 2 pun tak apa lah. Main dengar forum, balik berubah. Tu je. Balik dapat apa? Boleh baca Quran. Jadi ya, jangan tinggal bacaan Quran. Mula balik dalam rumah kita. Boleh tuan-tuan? Boleh ke tak? Boleh tak? Ibu-ibu boleh tak? Baca bila lorak ke mana pun. Ni ada telefon radio tengah-tengah hari tu, kadang Syazli mengajar. Hak telefon tu perempuan lah. Orang belah ni dia seberang Pantai Johong kan? Bukan kampung ni. Ni kampung Halim Shah. Telefon tengah-tengah hari. Pak Long Lena, dia ada minta telefon. Ni maklum nak baca. Yas'alunaka 'anil anfal.
ke ustaz? Ustaz tu pun kata, ya boleh, teruskan maklum. Tak gamak nak kata, oh, seluruh Kedah dengar. Amboi hak kita buat program kat masjid, dia tak main lah, radio dia telefon. Patut orang lelaki lah masuk kan. Tak apa maklum, teruskan. Benda baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung juga jadi band kedua banyak. Di Bandung semua. Nampaknya band pertama dah habis mulai. Nak boleh. Tak tahu insya-Allah macam mana. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang Allah SWT, dan kita nak bicarakan tentang, kita sedang membicarakan tentang hebatnya baginda Nabi SAW. Bila Ustaz Aswad cerita macam mana sifat Nabi SAW, muka Nabi, tubuh badan Nabi SAW, kita dapat gambarkan macam mana betapa mulianya Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam masa yang sama kita percaya malam ni, walaupun kita banyak cerita hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan niat dan tujuan kita nak memperkecil-kecilkan Nabi-Nabi ataupun kita nak merendah-rendahkan Nabi-Nabi yang sebelum ni. Sebab apa ni kita nak bagi soalan dekat Ustaz Rembo. Kita nak tanya betapa Nabi SAW disebut sebagai penghulu segala Nabi. Adakah Nabi lain tak hebat? Tak, kita bukan nak sebut macam tu dah. Tapi kita nak bagi tahu inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sama juga Masjid Al-Bushra Baru ni dapat masjid yang terbaik. Bukan nak kata masjid lain tak terbaik, dah. Masjid lain pun terbaik. Alhamdulillah, hebat. Ada masjid saya bilang, Masjid Kampung Tupai dekat Sip ujung Dua orang sampai masjid dia betul. Main pun tak nak. Kita pupis semangat dalam buat entah. Bukan kata nak balan. Nak teripul orang dalam ni. Kampung Tupai. Kampung Tupai. Kampung Tupai. Nak kutu. Lain pun tak nak. Tapi tuan-tuan hebat. Masjid dia hebat sebab apa? Hebat dengan program. Hebat dengan program kemasyarakatan. Dia pemain sebelum tu, dia pemain lawat masjid kami. Main sebiji pak. Dia apa? Tok Imam dia apa? Tok Imam dia bukan ketua. Tok Imam dia kata, apa dia kata, ni pun tak larat nak tahan. Dia kata, ni pun pilih semua-semua ni. Nak bagi penuh kan? 50 orang dia kata, tak larat nak tahan. Dia kata, kalau lah tak pilih, dia kata, tak tahu jadi muka biji pak nak kena main tu. Dia hebat dalam kemasyarakatan. Tapi kalau nak agak macam-macam nombor ni, kami tak boleh macam tu. Kita dengan muslimat tak lah hebat mana. Tapi dia buat masjid Kampung Tupai, muslimat dia buat hebat. Oh keren tak lagi. Tok Imam ni pun pandai. Dia buat apa dia lagi, dia buat kelas buat cendoi. Lagi dia buat kelas apa dia buat apa dia? Cista. Dia buat cista lagi, tak buat kelas cara buat teh lain. Ui bagus. Tadi ada orang tanya, macam mana ustaz kita nak tarik anak muda untuk main masjid. Tak kira mana nak tarik anak muda. Buatlah apa yang anak muda suka. Selagi mana tak salah. Macam mana nak kata tak salah? Sebelum ni Ustaz Datuk Syekh Faisal disebut, kita kalau kata kita nak menggunakan duit masjid ataupun kita nak buat apa-apa, biarlah berlandaskan syarak. Kita nak fikir nak landas syarak, nak buat lagu mana ni, senang je Ustaz. Macam mana? Kalau selagi mana pejabat agama tak larang, selagi mana pejabat agama izinkan, patutnya boleh lagi. Buatlah. Macam mana nak buat? Nak main skuter lah. Sekali nak buka bistro. Esok bistro buka. Lepasnya orang merokok tak lagi lah. Dia tak minum lah kopi hak yang RM1.20. Dia minum nak kopi hak RM9 je. Kaedah. Dia kata, dia buat live kadang, buat live. Apa je. Dia kata, dia hak semayang semua orang tua-tua. Dia kata, awaknya orang tua-tua main-main. Tuntung je orang tua-tua main-main. Tu kalau kata orang tua-tua tu tak main-main, dia joget. Apa salahnya orang tua-tua main-main? Bukan kita target kita bukan hanya nak tarik orang muda saja main, tapi kita nak buka semua orang supaya orang boleh main ke masjid. Buat apa pun nak buat. Yang penting kita bagi sokongan. Sama-sama imam muda. Masya Allah, muda daripada saya hari. Saya ingat saya anak paling muda. Rupanya ada lagi yang paling muda, jadi saya akan lama. Ada lagi yang lebih muda. Mudah-mudahan kita bagi sokongan dekat anak muda. Sama lah macam saya kan. Malam mula-mula nak jadi imam. Dah lelang boleh tak? Mula-mula jadi imam dah semua tu. Saya hak paling muda. Hak yang paling muda sikit pun lepas pada saya umur 50 lebih. Ada semua tu. Yang paling tua dekat lagi umur 82. Seorang pun saya tak buang hak tua ni. Mereka kata dia ni dia nak jadi masjid semua hak kena muda-muda lah. Hak tua ni buang-buang lah. Saya kata tak boleh. Hak orang
Mereka nak buat apa pun buat. Mereka nak buat majlis apa pun buat. Nak buat program pun, nak buat perubahan lagi mana. Dia buat agama bagi sokongan, dia buat agama tak larang, lagi itu kita pun bagilah sokongan kepada mereka. Kalau nak kira tak boleh, semua tak boleh. Mula nak buang tembok masjid kan. Nak buang tembok masjid kami duk pulang mabuk orang. Dia bukan macam dekat sini, mabuk ni babi banyak. Babi ni tahu. Takkan lah dia dekat 10 orang lah. Hak yang insiden dengan babi. Bukan dia belah babi belah dia. Yang terbaru, AJK masjid sendiri. Pergi mayang subuh. Lebih kurang dalam rumah minta lagi nak sampai masjid. Babi keluar ke klinik. Pum, 2 ekor belah dia. Patah tu langsung. Yang seorang sampai lari. Mereka tak betul-betul sampai lari. Nak meninggal pada kena belah babi. Dia kata nak buang tembok masjid ni dah. Tak lagi babi masuk. Dia kata anjing masuk. Orang masuk pecah tabung. Dia kata kalau lari tak ada tembok, orang masuk pecah tabung. Tak apalah kita buang dulu. Kita try tengok. Kita buat masjid kita bagi terbuka. Buat masjid terbuka. Alhamdulillah. Baru-baru ni dapat anugerah. Yang baru ni Datuk Mufti Nayang. Dia kata, masjid apa tak ada pagar. Dia kata orang tak masuk, orang pecah tabung. Oh, Datuk Mufti yang biar apa tu? Ya. Betul, dia tak macam tu. Dia kata, Datuk, ni lah ajaib. Wallahi, sampai lari. Hampir 4 tahun lah kami buang tembok masjid. Sekali pun, wallahi, sekali pun tak pernah pecah tabung. Tak pernah kena pecah tabung. Dan babi pun tak pernah masuk. Babi tak pernah masuk. Hak masuk tegala semua manusia, alhamdulillah. Yang tak mau, yang segan nak masuk masjid, yang rasa ada semua anak kadang saya rosak dia. Dia kata, "Ustaz, saya segan nak pergi masjid." Kita pasal apa? Dia kata semua ada dalam masjid pakai lebahan. Lagi tuan, semua orang boleh masuk tak kata. Masuk selesa tadi ada orang telefon kita, "Ustaz, kami nak buat program konvoi." Tak apa lah main lah. Tapi dalam hak geng konvoi kami ni ada orang bukan Islam. Dia kata, "Apa masalahnya masuk lah, jangan dia masuk dalam masjid lah." Tak masuk mereka nak main, nak berehat dalam masjid main. Kami dekat kalau mabuk ni ada masalah ayam. Ada masalah ayam. Jadi bila ada musim-musim ni ayam tak ada. Jadi masjid buat inisiatif, kami korek telaga, kita bagi ayam dekat orang. Bagi ayam dekat orang main. Bila main musim tak ada ayam dekat masjid mabuk, dia jadi pesta ayam. Orang Cina, India, apa semua main berpesta. Sampai pukul 2 pagi kadang-kadang. Angkut ayam, main basuh perak, main kencing, mandi, apa semua pun. Kita nak memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi tekan, bagi sokongan kepada pengurusan masjid. Dan terakhir, tak banyak orang tak makasih. InsyaAllah, terakhir. Dan kita berbicara tentang Nabi SAW. Jadi tak banyak poin lah kot aku tak rimbu. Kata pun yang ikutlah rimbu dia ada. InsyaAllah macam mana kita nak melahirkan cinta yang berterusan kepada Nabi SAW. Bukan hanya pada kita nak sambut Maulid Rasul saja. Bukan kata kita nak berlawak saja. Nanti mungkin ada berlawak apa semua waktu tu yang tunjuk cinta kepada Nabi. Tak. Macam mana kita nak kekalkan istiqamah, teruskan momentum kita cinta kepada Nabi SAW. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tanya macam mana cara nak kita sayang pada Nabi, panjang, masa tinggal seminit. Panjang nak cerita pasal ni. Tapi kalau kita fikir balik daripada awal kita lahir, kat telinga kita ni bunyi dah nama Nabi kat telinga kita. Mula belah kanan. Belah kanan kita azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali 2 kali sebut. Iqamah belah kiri lah. Mana 3 kali kita dengar nama Nabi SAW. Kita duduk di kampung dengan orang azan, orang panggil hayya 'alas salah, orang sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana nama Nabi ni dilaungkan. Kira bandar Damsyik tu wala kawasan yang perang, saya pergi kawasan Rutah, kawasan yang hancur sehancur-hancurnya. Masjid pun tak ada yang kubah, tak ada yang menara rana apa semua. Masih dilakukan azan sampai hari ni. Kawasan yang kerajaan dia benarkan kita masuk. Jadi saya pun memberanikan diri naik taksi, saya buat taksi buat masuk kawasan tu. Saya kata boleh ke? Boleh. Sebab hang ada cop untuk pusing seluruh Syria. Bukan hang pergi cara haram dia kata. Jom masuk. Jadi masuk tengok keadaan, kesan peperangan. Tak ada orang Semayang pun ada 2-3 orang je kawasan tu. Jadi dilaungkan nama Nabi SAW. Bila cuma kita perlukan sedikit masa duduk dan kita fikir kenapa nama Nabi selalu disebut dalam kehidupan kita. Nak semayang pun tak sebut nama Nabi pun tak boleh.
Tak sah semayang kau tak sebut nama Nabi. Kena sebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat dekat kamu dalam semayang? Punyalah mulia Nabi kita ni, merendah diri. Dia kata selawatlah macam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ulama kata Nabi Muhammad ni, dia suruh kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam, tok nenek Nabi. Padahal tak sebut, tak apa, kita bukan umat Nabi Ibrahim. Sifat rendah diri Nabi dan menghargai pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, sehingga umat Nabi berselawat kepada Nabi atas nama selawat Ibrahimiyah. Syekh Naim Ar-Susi, ulama hadis yang masih hidup di bumi Syria, masih hidup, tua dah, masih hidup sampai sekarang. Dia mengajar di Masjid Jami' Al-Iman, tempat almarhum Syekh Buti kena tembak, dibom. Lepas tu sampai hari ni dia mengajar. Dia sebut Nabi punya rendah diri sehingga menyebut nama Nabi lain dalam kefadluan solat kepada umat dia. Jadi antara cara kita nak sayang Nabi, hadir majlis ilmu, kawan orang baik. Ada satu orang, Abu Turab An-Nakhashi, mengatakan suhbatul ashrar turithu su'al dhanni bil akhyar. Bila kawan dengan orang jahat, lama-lama dia akan dapat satu perangai, mewarisi satu sifat, sangka buruk pada orang baik. Terlalu kawan dengan orang jahat, kawan dengan ahli maksiat, kawan dengan orang benci Islam, kawan dengan orang menentang Islam, lama-lama dia kata ulama hak pakai serban semua jahat, dia yang bagus, kawan dia bagus. Sebab suhbatul asyrar, kawan dengan orang jahat, turithu su'al dhanni bil akhyar. Kamu akan dapat waris satu perkara, iaitu benci kepada orang-orang soleh. Maka kita kena apa? Awid nafsak suhbatul akhyar. Kita kena sentiasa paksa diri kita, atok diri kita kawan orang baik. Bila kawan orang baik, insya-Allah kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyanyi pun, dia sebut nama Nabi. Contoh dia nyanyi, dalam hati ini ada namamu, nama seorang Nabi yang aku rindu. Boleh tak tu balong? Boleh. Tengok cengik. Pak Long panggil balik. Pak makan bangku. Nah, bila kita duduk dengan orang baik, dia cerita kat Nabi, apa pun dia buat, dia sebut nama Nabi. Dia cakap apa, kait dengan Nabi. Tu tujuannya. Yalah duduk dengan orang muda, kita kena program dengan orang muda. Kalau kita buat lagu kat orang muda, ni Mak Rempik, dia pun main program, rambut perang, bawa awet. Takkan kita jumpa Mak Rempik, saya nak bagi satu lagu santai petang ni, Bila Israel, lompatlah buat tu. Dah motor baru beli, bulan pertama bayar tak habis. Dah tak cerita abad mati dah. Korang letak lagu-lagu yang berkaitan dengan Nabi tetapi kena dengan rentak orang muda pada hari ini. Jadi cara nak kenal Nabi, ngaji, kawan orang baik. Dan yang terakhir, sahabat Nabi. 5 minit. Sahabat Nabi, dia tanya Nabi. Lah banyak benda nak cerita dalam kepala. Sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, nanti dalam syurga kamu akan duduk dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Adam, duduk dengan semua Nabi-Nabi, segok-segok. Bukan macam ni. Hari ni kena tukar tagline. Terbakar tak apa, jangan hitam. Nabi-Nabi segok-segok ni, Nabi Muhammad duduk dengan Nabi-Nabi yang hebat dalam syurga. Saya ni ya Rasulullah, bolehkah jumpa dengan kamu nanti dalam syurga? Bolehkah kita ni? Yalah, kita bawa yang amat berhormat. Bila sampai kat tempat tu, driver bukan boleh makan semeja dengan dia. Dia duduk dengan orang kenamaan. Kalau ada perjumpaan dengan raja-raja, menteri-menteri besar aja masuk jumpa, kita duduk kolam balok kodam. Berapa kali isyak dah, habis dah, lighter pun tak bunyi dah, habis semua ni. Tak ada tembakau, tak ada, kutik bulu ketiak, baluk pula pun tak keluar lagi buat ni. Makan. Kita tak boleh nak duduk tang tu. Pasal apa? Kita tak ada jawatan. Tapi bolehkah aku ya Rasulullah nak duduk dengan kamu bersama dengan orang-orang hebat? Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul
barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat Allah, taat Rasul, dia boleh duduk dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat, iaitu di kalangan orang saleh, para nabi, para syuhada, para awliya dalam syurga. Rupanya kita boleh duduk dengan nabi dalam syurga. Walau kita duduk di kawasan seberang Pantai Johor ni ke, tengah sungai Pantai Johor ke, balik belakang sana ke, kalau kita beriman pada Allah, kita sayang dekat Nabi, insya-Allah kita boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh duduk dengan Nabi. Syarat dia sayang. Sayang perlukan bukti. Bukti perlu diterjemahkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, ambil peluang. Pertama, dalam hidup jangan tinggal solat jemaah. Tak boleh sehari 5 waktu, ejah bagi dapat sehari 1 waktu di masjid. Boleh? Ejah 1 waktu. Waktu yang paling mudah main masjid, subuh. Dah balik lena lah. Dah rehat lah. Zuhur, aku tak dah lah. Aku tadi balik bendang lah. Aku tak dah lah. Asal gila asal lepas jam ni pusat lah. Mana dan Maghrib lagi lah. Balik rumah anak aku lah. Bini aku nak makan cakotiau lah. Arab kitchen lah. Apa bala lah. Upi. Lepas tu Isyak mana dan duduk di kedai order macam haram jedah lagi. Order lah. Lepas Isyak apa ramai. Semua dia ada alasan. Semua orang ni haram jedah. Dia bagus. Balik lena subuh tak main juga. Kalau subuh tak main dah, lena tak pergi masjid, tu orang Kedah panggil peng and lam. Subuh tak main. Subuh lah waktu paling mudah main. Orang munafik tak suka main-main subuh. Sebab subuh ni udara dia bersih tau. Orang yang keluar waktu subuh, udara dia bersih. Hiruplah udara subuh. Waktu kita berjalan kaki, main ke masjid, naik motor, udara dia bersih. Mainlah waktu subuh. Kita akan rasa fresh, kita akan rasa sihat. Cari satu waktu. Yang kedua, setiap hari jangan tinggal Quran. Yang ketiga, jangan tinggal selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita baca Quran, waratil Qur'ana tartila. Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita bertaubat, Allah suruh kita buat macam-macam. Tapi satu perkara, bila Allah suruh kita selawat, Allah mula dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amalan yang Allah buat, Allah suruh Nabi, Allah suruh kita buat, dan Allah buat. Apa dia? Selawat. Selawat ni besar fadilat dia. Mulianya Nabi sehingga Allah senantiasa berselawat, para malaikat senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Tu bila dia sebut hari Jumaat, tu bila hari Jumaat mai, hari lain duk mengai puyu. Time maghrib mengai puyu. Puyu bodoh yang makan bokai dah. Hari lain tak ada. Jumaat dia mai. Kalun cari kepiah dah, kalun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di depan. Tak kisahlah suara lagu mana pun, tapi Jumaat pun nampak, hari ni tak nampak. Nikah kahwin nampak. Saksi, satu saksi RM10. Yang buat mahal lagi. Depa minum kopi RM9. Lama lah. RM50. RM100. RM25. RM25 kalau menikah 10 orang RM250. Main masjid. Hari ni yang haram tak main. Mau ada kalau jenis lagu tu, mau buah tak bola sepak betis biar dia duduk dalam bola tu. Nak jawatan, rumah Allah tak main. Main time dapat duit ya. Haram tu. Ada kat Madiang tu. Tak ada. Kalau ada apa? Buat bola pun nak pergi sepak kaki dia pak. Madiang ada bola? Tak ada bola. Bagus. Dia seraya tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil berat tentang selawat Nabi yang terakhir. Yang terakhir. Kita kena rajin main mengaji lah. Rajin main mengaji. Bila kita main mengaji, antara amalan orang mengaji ni, dia tak tinggal sembahyang malam 2 rakaat. 2 ya. Tak payah baca surah Baqarah. Habis-habis malam Fatihah, habis. Jangan buat sekat-sekat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Jangan buat ulang apa ni. Jangan buat ulang. Baca Fatihah, habis-habis malam tak mau baca surah, rokok. Habis malam. Baca bila sikit, baru buat video TikTok boleh. Siapa duk rekam? Maklum director. Cekap je malu ni. Aku duk tengok dah dia beli si arak Tok Imam tu masa kita duduk di sini tu duk tengok. Malam ni Tok Imam sebut dia.
Tengok dia apa ni? Kau tu. Atau maklum keluar sikit gitu. Maklum mai malam ni. Tak mai, maklum tengok live. Pusing sikit tunjuk bukti kata maklum mai. Jadi jangan tinggal sembahyang malam 2 rakaat. Orang muda boleh bangun main futsal sampai pukul 2 pagi. Orang muda boleh lepak kedai makan sampai 2 pagi. Tapi orang muda hari ni tak ada kekuatan untuk bangun solat berjamaah. Boxing dengan orang, tumbuk orang, torora pandai, hebat. Tapi nak angkat biji mata dia main masjid pagi-pagi tak boleh. Ni tak mampu. Jadi sekadar itulah pertemuan kita. Nak cerita bab Nabi ni sampai kiamat tak habis. Banyaklah kalau ada salah silap terkasak bahasa penyampaian tu tak kena cara ke lagu mana. Kalau orang belah ni terasa hati betul lah dengan depa hak cakap malam tu, minta maaf banyak. Lah nak sebut satu lagi boleh malam? Lah 10 minit ni boleh tak? Bab aurat muslimat. Boleh tak? Muslimat tolonglah perhati aurat tu. No? Ni masa main semayang pakai telekung merendam sampai ke paha. Sehari balik ni dia buka telekung tu, tudung pendek. Tudung pendek, seluar ketat. Dah ketat, cepit celah kangkang lah. Baju pendek, stokin tak pakai. Anak dara kahwin pakai lolang, mak tak kata apa. Mak pakai tudung lambu, anak dara tak pakai tudung. Ayah pakai lebay, anak dara tak pakai tudung. Pakai baju ketat-ketat, seluar ketat-ketat, main masjid nak akad nikah. Tu imam pun nak halau tak halau, RM25. Tok saksi kita RM25 tu, jangan dua halau. Kalau aku itu imam, balik! Hampa main nak kahwin, lu nak balik! Tapi dah tu tak saksi kata RM25 tu. Lepas topak dah belah ni. Masuklah, main duduklah masjid. Duduklah pengantin, duduk kelipar. Tok siap pula tengok mak pengantin janda. Kenyik mata. Sah tak? Sah apa? Nikah aku kan nikah dia. Lu mata kan tengok pengantin, duduk tengok mak pengantin tu. Janda mai dah. Aurat, tolong jaga aurat. Berapa ramai orang pakai face mask takut Covid. Berapa ramai juga wanita tak tutup aurat kerana dia tak takut azab Allah Ta'ala. Sepatutnya lebih aula tutup aurat, kerana itu perintah Allah. Dan Covid itu face mask itu menyelamatkan kita. Hanya bantuan sedikit saja. Nak kena juga sedikit usaha kita untuk hindar daripada Covid. Tetapi menutup aurat ini menghindarkan kita daripada api neraka. Boleh tak ibu-ibu? Sebab mak-mak ni yang duk bersilat. Bila orang masuk minang dia bersilat. Baju kalau apa, kenduri bila, berapa ringgit, nak buat apa, hantaran apa, nak naik kereta siapa, pukul berapa. Biar tong, laki ni hanya main dengan kutuk wali je. Siapa tak wali? Saya wali. Tanda tangan kemah bawa pergi jumpa anak. Betul ke ni PA bin Maun ni, betul ke nak nikah dengan Ustaz Rainbow? Tengok muka ni nak nikah orang lagi. Tu kok jalan ni mesej sedia-sedia bini dah. Pergi mana ada cik ni. Habis akad nikah, bawa balik rumah, semua orang tak. Siapa tak? Bini tak. Anak tak. Ni pasal apa? Ada DJ duk pasang lagu. DJ ke bagi apa? Ada pasang. Ada pasang muzik tu bagi apa? DJ. Betul ke? DJ teruk betul. DJ. Kadang-kadang orang panggil DJ, dia pasang lagu. Dalam rumah kenduri ada lagu. Nampak Tok Guru mai, nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Nampak Tok Guru mai. Tok Guru balik Pak. Lagu macam-macam keluar. Geleng-geleng kepala. Kali dengan pengantin pengamat rawak kayu atas-atas tu. Ni masjid takkan aku nak buat lagu lah kan. Jadi tuan-tuan, satu benda tak baik yang kita buat. Bila kita kata Pak Long ni main masjid, mengaji, rajin main masjid, walau mengaji tak buat kitab. Tapi Pak Long ni orang masjid, awak lagu ni jadi kenduri ni. Dan awak jenang ustaz, anak-anak atok semua. Nampak? Anak dia sehari petang pergi tagak gamak dekat Gunung Riang, matahari turun apa semua, ikan puyuh sampai buat muka. Mulat. Mai dia ambil gamak sampai tak mayang asar, tak mayang maghrib. Pak tak kata apa. Anak tak pergi subuh pengantin baru, tak apalah, bekas lalu. Sedangkan solat itu kewajipan kita. Meninggalkan solat dosa besar. Kita tak ambil berat. Ibu-ibu tolong ambil berat bab aurat anak-anak kita. Ibu-ibu tolong ambil berat bab solat anak-anak kita. Boleh?
Kalau anak kita jaga salat, anak kita jaga aurat, tak ada duit pun tak apa, kerana mereka akan selamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu. Kalau ada yang terasa hati pada muka, terbakar tak apa, jangan hitam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang mudah ni. Jadi ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat nasihat pada malam insyaAllah. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua insyaAllah. Ambil sikit pun bawa balik pun itu dan cukup bagi insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, mulia kita bukan sebab kita kaya. Kalau kata sebab kita kaya, baru lagi kaya. Bagi tu. Allah. Haknya kita ada tempatnya. Ustaz Aswad dia nak bagi hadiah daripada Syria. Ukiran kubah Nabi. Ukiran kubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dengan tuan orang itu. Dan dia kan panggil dia pemain dulu siapa cakap. Bagi siapa nak Ustaz Aswad panggil mai. Dia nak bagi. Siapa nak? Kena jawab soalan. Tapi kena jawab soalan. Saya nak. Siapa nak? Siapa nak main? Ada? Tak ada. Tak ada. Dia kata imam. Beli kat sini lah. Tak ada. Tak ada. Dia kata imam. Balong sama? Balong. Balong main balong. Ha? Cekak atau cekak. Baik. Lepas tak wani main tak apa. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan konsep pada ini memberi manfaat kepada kita semua. Salah silap minta maaf. Hampir kepada pukul 10 insyaAllah. Mudah-mudahan balik kita elok ramai lagi insyaAllah. Baik, jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafar dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua.